Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Aziz, memegang nombor kad matrik di 2020-2097-220. Pada hari ini saya akan buat pembentangan rancangan pembelajaran harian kumpulan saya yang bertajuk Sistem Respiratori di bawah subjek Anatomi dan Fisiologi Manusia. Baiklah, kumpulan saya yang terdiri daripada 3 orang. Yang pertama, saudara Ma'ali bin Muhammad, dan yang kedua saya sendiri, Muhammad Syafiq bin Aziz, dan yang ketiga, saudari Siti Nurhajah binti Jusman. Yang dihormati Dr. Aibah Yazani binti Tengah, pensyarah subjek Anatomi dan Fisiologi Manusia QSU 3033. Baiklah, yang pertama, fokus pembelajaran. Fokus pembelajaran ini ialah untuk guru menekankan dalam pengajaran mereka supaya murid dapat mendefinisikan respirasi luaran dan dalaman, dan yang kedua, menerangkan cara-cara gas respirasi diangkut oleh darah, dan yang ketiga, menerangkan proses pertukaran gas respirasi di paru-paru dan tisu. Seterusnya ialah objektif pembelajaran. Dalam objektif pembelajaran terdapat 3 perkara yang penting. Yang pertama adalah psikomotor, yang kedua adalah kognitif, dan yang ketiga adalah afektif. Pada psikomotor kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pelajar dapat mengenal pasti respirasi luaran dan respirasi dalaman P1, dan yang kedua pelajar dapat menghuraikan tentang proses pengangkutan gas respirasi P2. Seterusnya kognitif pula, yang pertama pelajar dapat menganalisis proses pertukaran gas di paru-paru dan tisu, dan yang kedua pelajar dapat menyatakan kembali respirasi luaran dan dalaman C1. Seterusnya ialah afektif. Yang pertama, pelajar dapat menghuraikan perbincangan dalam kumpulan untuk memahami setiap topik yang telah diajarkan, iaitu A1. Seterusnya yang kedua, pelajar dapat membezakan respirasi luaran dan dalaman yang berlaku dalam badan manusia, iaitu A3. Baiklah, untuk persediaan guru, perkara yang perlu ada adalah yang pertama, buku teks tingkatan 5, buku rujukan dan juga projektor. Seterusnya untuk persediaan pelajar, perkara yang perlu ada ialah buku teks, buku nota, pen atau pensil serta kertas A4. Baiklah, kita mulakan dengan fasa pengenalan, iaitu fasa yang pertama. Di dalam fasa pengenalan ini terdapat set induksi. Guru akan memulakan dengan meminta pelajar untuk melakukan aktiviti menarik dan menghembus nafas secara perlahan-lahan. Seterusnya aktiviti mencukupi idea. Guru akan mengajukan soalan kepada pelajar secara berpasangan tentang apa yang mereka faham berdasarkan aktiviti menarik dan menghembus nafas yang dilakukan sebentar tadi. Seterusnya selepas aktiviti itu dijalankan, guru akan menanyakan beberapa soalan. Soalan yang pertama berbunyi, apakah organ dalaman yang digunakan semasa melakukan aktiviti tersebut? Dan yang kedua, ada sesiapa boleh jelaskan apakah tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Seterusnya iaitu fasa yang kedua, iaitu fasa perkembangan. Dalam fasa perkembangan ini terdapat 3 aktiviti yang telah disusun atur oleh guru. Yang pertama, aktiviti pertama ialah hot seat. Hot seat ini dijalankan selama 20 minit. Di dalam aktiviti hot seat ini, pelajar akan dapat mendefinisikan respirasi luaran dan respirasi dalaman. Maklumat pengajaran dan pembelajaran, murid dikenaki menghafal definisi sistem respirasi, respirasi luaran dan respirasi dalaman. Seterusnya yang kedua, murid akan dipilih secara rawak berdasarkan ahli kumpulan mereka. Hanya seorang yang akan dipilih untuk menjadi pakar menjawab satu soalan yang bakal diajukan oleh guru. Guru akan menerangkan tentang apa itu sistem respiratori, respirasi luaran, dan juga respirasi dalaman. Seterusnya pada aktiviti guru dan aktiviti murid seperti yang awak akan lihat di depan saya ini, dan alat bantu mengajar yang perlu ada ketika kita melakukan aktiviti pertama ini iaitu hot seat. Yang pertama adalah buku teks tingkatan 5 dan kedua bahan bacaan berbentuk PDF. Baiklah, di akhir atau penghujung aktiviti kita yang pertama ini,
guru akan menanyakan 3 soalan kepada anak murid. Yang pertama, terangkan definisi sistem respiratori. Dan yang kedua, terangkan tentang respirasi luaran. Dan yang ketiga, terakhir ialah terangkan tentang respirasi dalaman. Baiklah, kita lanjutkan kepada aktiviti kedua yang terdapat dalam fasa perkembangan ini, iaitu window pane. Pada window pane ini, masa diperlukan adalah 10 minit. Untuk aktiviti kedua ini, objektifnya adalah untuk menerangkan cara-cara gas respirasi diangkut oleh darah. Maklumat pengajaran dan pembelajaran, setiap murid dikehendaki bergila-gila menyambung lukisan atau gambar rajah untuk menerangkan konsep pengangkutan oksigen oleh darah. Seterusnya, yang kedua, guru akan membantu murid menerangkan tentang setiap lukisan yang ada pada papan putih. Pengangkutan oksigen oleh darah ini akan diterangkan secara lebih mendalam supaya dapat murid memahami apa yang kita sedang melakukan di dalam aktiviti yang kedua ini. Pada organisasi kelas pada aktiviti kedua ini, seperti yang awak akan lihat, aktiviti pertama, aktiviti guru. Guru akan melukis satu gambar tentang suatu konsep atau perkara serta pada papan putih. Seterusnya, murid setiap pelajaran kelas bergila-gila akan menyambung lukisan ataupun gambar rajah untuk menerangkan lagi konsep pengangkutan oksigen oleh darah tersebut. Alat bantu mengajar yang terdapat pada aktiviti yang kedua ini, yang pertama adalah marker, yang kedua adalah buku teks tingkatan 5, dan yang ketiga ialah buku nota. Baiklah, seterusnya aktiviti yang ketiga iaitu terakhir dalam fasa perkembangan ini. Aktiviti yang kita akan jalankan ialah peta aiting, iaitu supaya untuk menerangkan proses pertukaran gas respirasi di paru-paru dan tisu. Maklumat pengajaran dan pembelajaran, murid dikehendaki melukis peta aiting dan mempersembahkan pemahaman mereka dalam bentuk grafik berdasarkan tayangan video YouTube mengenai proses pertukaran gas respirasi di paru-paru dan tisu. Baik, ini seperti awak akan lihat di hadapan ini ialah proses pertukaran gas di paru-paru dan tisu. Ini akan diajar oleh guru supaya dapat difahami oleh murid-murid. Seterusnya, organisasi kelas kita ketika kita melakukan aktiviti yang ketiga ini. Yang pertama, guru akan membuat tayangan video YouTube mengenai pertukaran oksigen dan karbon dioksida menggunakan projektor. Tayangan video ini dijalankan selama 2 minit 32 saat. Seterusnya, pada aktiviti murid itu, murid akan menonton tayangan video YouTube dan memahami proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru dan tisu. Seterusnya, murid akan menggunakan peta aiting ini sebagai alat untuk menjana idea. Dan yang ketiga, murid juga akan menggunakannya untuk membuat sesuatu persembahan hasil kerja dalam bentuk grafik. Seterusnya, alat bantu mengajar yang perlu ada ketika kita melakukan aktiviti yang ketiga ini. Yang pertama adalah projektor dan yang kedua adalah sumber YouTube. Baiklah, pada peringkat yang fasa seterusnya iaitu penilaian, terdapat dua aktiviti sebenarnya, aktiviti online dan aktiviti offline. Seperti yang awak lihat di papan skrin ini, aktiviti 1, kuis pertama itu kuis handout. Kuis handout ini akan diberikan kepada murid selama 20 minit. Guru akan mengajarkan lampiran handouts kuis mengenai sistem respiratori, iaitu struktur sistem respiratori, respirasi luaran dan dalaman, proses pertukaran gas. Para pelajar dikehendaki menjawabnya dalam masa 15 minit dan setelah menjawab, guru akan membuat perbincangan soalan dan jawapan yang betul dalam masa 5 minit. Baiklah, ini adalah contoh-contoh soalan kuis handout. Terdapat 6 soalan. Setiap soalan ini diatur menggunakan taksonomi Bloom dari aras kesusahan yang rendah hinggalah aras kesusahan yang tinggi. Seperti yang saya cakap tadi, bahagian tadi adalah aktiviti kuis untuk offline. Dan ini pula untuk online, aktiviti kedua. Aktiviti ini digunakan ataupun medium platform yang digunakan oleh guru ialah kuisis. Kuis ini dilakukan selama 10 minit.
Kuis ini mengandungi 10 soalan berkaitan tentang sistem respiratori itu sendiri. Keputusan kuis ini akan menunjukkan tahap penguasaan murid terhadap pembelajaran yang dijalankan. Pada organisasi guru kita lihat, yang pertama iaitu meminta murid membuka komputer yang berada dalam smart classroom. Dan yang kedua, memberikan kod kuisis. Dan yang ketiga, meminta pelajar untuk menjawab semua soalan yang ada pada kuisis itu tersebut. Manakala bagi organisasi murid, mereka perlu menjawab semua soalan yang diberikan dalam tempoh 10 minit sahaja. Baiklah, seterusnya iaitu fasa penuntut, iaitu fasa terakhir sekali. Terdapat dua perkaitan, iaitu perkaitan kognitif dan juga perkaitan sosial. Pada perkaitan kognitif, saya akan sebut dulu bentuk perkaitan kognitif. Yang pertama, itu membuat rumusan. Itu memberi peringatan kepada isi-isi yang penting. Yang kedua, mengulangi isi-isi penting. Pelajar dapat mengingat respirasi dalaman, respirasi luaran dan pertukaran gas di dalam respirasi. Seterusnya, itu menjalankan aktiviti penilaian. Soalan yang akan diajukan bermula pada tahap rendah, pada tahap yang tinggi atau kepada tahap yang sukar mengikut taksonomi Bloom. Seterusnya, mencadangkan aktiviti susulan iaitu menjalankan aktiviti bimbingan kepada murid yang lemah ataupun tidak dapat memahami secara menyeluruh tentang apa yang guru akan ajarkan. Seterusnya, menjalankan aktiviti pengukuhan. Seorang pelajar sebagai wakil untuk memberikan rumusan secara menyeluruh mengenai tajuk pembelajaran yang dipelajari. Sebagai contoh, di akhir kelas, guru akan meminta seorang pelajar untuk membuat rumusan tentang apa yang mereka belajar, apa yang mereka faham, ataupun mungkin ada kekurangan ketika mereka belajar. Seterusnya, perkaitan sosial. Yang pertama, menimbulkan perasaan pencapaian pelajar murid, iaitu dengan murid membuat nota yang kreatif supaya mereka dapat memahami sendiri tentang apa yang mereka tulis dan apa yang mereka faham. Dan yang kedua, memberi peneguhan positif, iaitu memberi hadiah kepada pelajar yang mendapat markah tertinggi dalam menjawab kuis online. Dan yang ketiga adalah mewujudkan perasaan ingin tahu dalam kalangan pelajar. Sebagai contoh, menggalakkan pelajar untuk bertanya bagi mengetahui tahap kefahaman pelajar. Seterusnya iaitu perasaan ingin belajar, melaksanakan pelbagai aktiviti yang menarik seperti membuat simulasi aktiviti sebelum memulakan pembelajaran. Dan terakhir sekali iaitu yang kelima, mengaitkan tentang pembelajaran yang akan datang. Murid akan membuat pembelajaran kendiri mengenai tajuk pembelajaran yang baru. Okey, di akhir pembatangan ini terdapat refleksi. Yang pertama, kelemahan yang dikenali murid ialah murid tidak berani untuk menjawab soalan yang diajukan secara rawak kerana kurangnya keyakinan diri. Seterusnya, tindakan penambaikan yang boleh kita lakukan ialah guru akan kerap mengadakan sesi soal jawab secara rawak agar murid dapat membiasakan diri mereka untuk menjawab secara rawak berkaitan topik yang dibincangkan dalam sesi pembelajaran. Di akhir, baiklah, kita telah pun sampai ke penghujung pembentangan RPH kumpulan saya ini, iaitu sistem respiratori. Sekian terima kasih saya ucapkan atas perhatian yang diberikan oleh semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.